kerana pada bulan ini kita sebagai umat Nabi Muhammad dianugerahkan satu wadah yang besar, di mana wadah itu sebagai penghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sembahyang di lima waktu. Dan sembahyang yang kita laksanakan pada sejarahnya, walaupun kita melakukan sembahyang itu 2 waktu, tetapi dia beri pahala 50 waktu. Jadi bermula tu pada kisah pada bulan inilah, bulan Rejab. Jadi saya sambungkan kitab yang saya sering baca tu, kitab tasawuf tu. Jadi kita memandangkan bulan depan dah habis Rejab, jadi baru kita cerita Rejab, kita tak masuk di channel pula kan. Jadi kita ada yang kita mengupas dan kita mengingat pada sejarah, yang sejarah ni jangan kita jemu daripada, jangan kita jemu, kita ulang-ulang. Kerana sejarah ni yang penting kita, mungkin dulu kita pernah dengar tapi mungkin tak teliti ataupun tak detail kan. Jadi sejarah Islam Mi'raj ni mana dasar dalilnya dia ada dalam nas Quran, dalam surah Isra. Sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam surah Isra ayat yang pertama, di mana Allah SWT berfirman yang artinya Maha Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, agar kami menunjukkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad itu, daripada beberapa tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah SWT mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini menunjukkan dalil utama dan Nabi di Isra. Adapun dalil Mi'raj dia ada ayat lain. Mi'raj ini maksudnya satu bahagian malam, yang satu bahagian daripada malam itu juga. Tapi Mi'raj itu maksud tangga yang mengangkat Nabi hingga dapat berjumpa dengan Allah SWT di Mi'raj yang ke-10. Dan di sinilah terdapat arash Allah SWT yang amat besar. Jadi Allah SWT mendatangkan kalimah dan ayat ini dengan lafaz tanzih. Tanzih ini membawa makna menyucikan Allah SWT daripada sifat-sifat lemah. Kerana Allah Ta'ala tidak bersifat yang kita kata lemah, lemah tak berdaya. Dan Allah SWT Maha Kuat, dan Allah Ta'ala mampu nak buat segala-galanya. Walaupun nak memperjalankan tempat yang punya jauh kepada adat dan kepada kebiasaan. Hanya orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan, kami sudah cuba kami menunggang kuda yang paling pantas daripada Mekah nak pergi Baitul Maqdis sebelum pergi sebelah Nabi. Jadi dia tak percaya. Dia tak percaya Nabi pergi, kerana Nabi kata bahawa Nabi pergi malam tadi lebih kurang pukul 9 sebelum subuh dah sampai. Jadi Nabi Jahal dia ikuti. Jadi Allah SWT mendatangkan ayat ini supaya itu asbab nuzul, sebab diturunkan ayat ini. Jadi kalimah subhanallah ni, ataupun kita baca subhanallah, ayat ini subhanallah allazi kembali pada Allah, itu isim mausul. Itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sifat kekurangan. Kemudian ada katakan dengan ayat Asra. Asra ini satu perjalanan yang menggunakan satu tunggangan yang khas daripada surga. Jadi sudah tentu Allah Ta'ala jemput, dan Allah Ta'ala ada kenderaan yang rasmi. Macam kita lah kan, kita buta Malaysia di Saudi kan, kita disediakan kenderaan yang istimewa lah, kenderaan buta tu kan, kata dia bagi kita naik Grab tu. Itu naik Grab tu orang pergi pelancong biasa kan. Jadi Allah Ta'ala datang satu binatang yang membawa Nabi tadi, yang binatang tu ada sayap dan dibantu oleh 2 orang malaikat membantu Nabi. Bahkan ini menjadi dalil bahawa setiap kita kena ada guru pembimbing. Dia tak boleh seorang-seorang nak berjalan, seorang-seorang nak pergi kepada akhirat. Kita manusia ni ada hubungan hablu min Allah, hablu min nas. Jadi begitulah kehidupan kita. Jadi dan kemudian Allah SWT mendatangkan dengan bi'abdihi, dengan hamba-Nya. Kenapa Allah Ta'ala tak ibaratkan, tidak datangkan dengan kalimah bi rasulihi, dengan nama Nabi Rasul, ataupun bi nabihi, ataupun bi Muhammadin. Tetapi Allah Ta'ala datangkan bi'abdihi, ini memberi isyarat bahawa Nabi-Nya sudah sempurna sifat ubudiyah, sifat-sifat kehambaan. Maka Nabi layak jumpa dengan Allah.
Jadi begitulah insan yang bernama manusia, baik laki-laki dan perempuan. Maka wajiblah pada mereka kena tahu apa itu sifat-sifat kehambaan. Yang kita tahulah hamba ni sebagai taat patuh. Tapi ada lebih daripada itu. Itu kita mesti bersifat dengan sifat kehinaan kepada Allah SWT. Dia berasa hina kepada Allah. Dan kita waktu kita solat, kerana kita dijadikan daripada imah-imahi, daripada ayam hina, saripati ayam hina. Dan kita asal kita daripada tanah manusia tidak pijak, binatang pijak, tumbuh-tumbuhan duduk atas tanah. Tanah tu pula kadang-kadang ada tanah sedut, tanah kadang-kadang ada yang kita tak tahu khusus tanah bukan. Jadi itulah asal usul kita. Dan kita bersifat dengan do'if. Apa makna do'if? La yamliku nafsahu. Kita tak dapat mengawal diri kita dengan makna kalau kita sakit. Tak boleh kita nak rasa kita ni sihat, serta-merta tak boleh. Ataupun kita ni sudah tua, kita nak kembali balik kepada muda, tidak boleh. Dan itulah sifat-sifat do'if, sifat lemah. Dan kita sentiasa berhajat kepada Allah kerana kita ni dijadikan orang dalam fakir miskin. Ya ayuhan nas antum fuqara ila Allah. Wahai manusia sekalian, bukan kata bangsa-bangsa yang kita kata bangsa-bangsa yang hebat-hebat, tamadun orang itu saja banyak kepada Allah, bahkan kita semua berhajat kepada Allah SWT. Tak kira siapa selain pada Allah, semua berhajat kepada Allah. Itulah sebahagian dari sifat-sifat kita yang perlu kita siap sediakan. Kita kenal diri kita, daripada mana asal usul kita. Jadi itulah bekalan kita untuk menghadap Allah SWT. Yang utamanya kita kena mengenal kepada Allah. Kita kena betulkan ibadat sebagai hamba Allah. Kita kena betulkan ibadat kita supaya mengikut garis-garis yang dipandukan oleh para alim ulama, supaya kita tahu ini sah, ini batal, ini makruh, ini haram, ini wajib, ini sunat. Kemudian berjalan itu di waktu bila tuan-tuan, adakah waktu siang atau bagaimana, waktu lailan, di waktu malam. Dan nafas ini disebutkan tidak didatangkan dengan alif lam. Kalau ada lailan, itu isim makrifah, ditahu kan ketentuan masa itu dapat diketahui. Tapi didatangkan dengan isim nakirah. Nakirah ni menunjukkan masa itu tak tepat, tak boleh bagi tepat. Tetapi ulama khilaf dalam mengatakan beberapa jam, lebih kurang masa 3 jam. Ada mengatakan satu tempat malam hanya 4 jam. Laju, perjalanan laju, belum pantas. Kemudian daripada Masjidil Haram minal Masjid Aqsa, bermula daripada Masjidil Haram. Jadi kisah yang bermula bagaimana tuan-tuan? Bagaimana ketika 26 Rejab, ketika Nabi dalam keadaan sedih, duka cita. Dan bulan tahun ini tahun yang Nabi sangat-sangat duka cita, sedih. Jadi Allah SWT tahu sifat-sifat hamba ni. Manakala kan kita dalam keadaan sedih, lebih lagi cita kisah itu kepada Nabi lah. Dan sedih maka tu Allah takkan bagi kehidupan kita dalam 24 jam sedih saja. Kita bagikan kesenangan, ada masa kau bagi siap, ada masa kau bagi tenang, ada masa kau bagi gelisah dan sebagainya. Begitulah keadaan kehidupan kita. Tetapi pada tahun ini Nabi sangat duka cita kerana yang pertama kematian bapa saudara Nabi nama Abu Talib. Abu Talib ni bapa saudara Nabi keempat, Abu Talib. Jadi berhati-hati tuan-tuan, berhati-hati daripada mengatakan Abu Talib tak beriman. Ada saya dengar cerita, ada tak tuan-tuan dengar Abu Talib tak beriman? Kadang-kadang pun ada dalam kitab Mufti Mekah dulu, Syekh Ahmad Zaini dari Nahyan, Mufti Syafi'i, Mazhab Syafi'i di Mekah, dia tulis kitab tu dalam bahasa Arab. Salah satu hujah dia mengatakan Abu Talib dia beriman, maka ketika dia menikahkan Siti Khadijah, dia mengucap Alhamdulillah. Dan yang paling besar sekali hujah dia dalam kitab dia, bahawa saja Abu Talib ini melihat Nabi SAW ketika melakukan pemusafiran, musafir dengan Rasulullah, Rasulullah masih kanak-kanak lagi. Ketika berdagang di Syam, di satu kota lama dengan Bushra, di situ beliau berjumpa dengan Buhairah, pendeta Buhairah itu, yang memberitahu kepada Abu Talib tanda-tanda kenabian di belakang Nabi. Sudah ada tanda kenabian. Sebab itu Nabi tidak boleh kita dakwah seorang yang mengaku dia itu Nabi, tidak boleh kerana ada Tuhan jadikan satu penggul
apa ni, kulit dia tu daging yang tersembul sedikit. Jadi penita-penita kita lama yang kita tahu lah disebut. Setelah tuliskan Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Fa inna ma tuqalu fa thamma ya fa in syi'ta aina ma tuqalu, dan berhadaplah di mana kamu berada ya Muhammad, fa innaka mansur, maksud kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cap Nabi ini supaya malaikat tahu itu Nabi. Betullah Nabi sentiasa diekori oleh malaikat. Macam kita kan ada tanda agung, ada tanda apa ni, kita kata apa, menteri besar kan, yang kita tampil di dunia. Maka ada apa, trafik yang ikut dia. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu juga sebagai tanda-tanda bukti yang boleh tidak seorang kafir. Banyak cerita yang saya tak nak ceritakan, betul-betul kita dulu. Kemudian yang kedua, kewafatan Sayyidatina Khadijah yang banyak membantu Nabi. Jadi Nabi sedih dulu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala disayang kepada mereka. Maka Allah Taala hidupkan Nabi dengan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Di malam ini sangat bahagia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada mana? Daripada Masjid Haram tadi. Maka daripada mula-mula kisahnya, orang-orang kafir Quraisy dia bermusyawarah pada 26 bulan Hijrah. Itu bermusyawarah di Darul Nadwa, dan tempat nama Darul Nadwa. Di situ mereka bermusyawarah nak bunuh Nabi SAW. Maka ada satu orang lelaki bangun bangkit, dia kata, pengurusi, apa kata kita angkat Muhammad? Kan ada cadangan pertama supaya dikurung dari Muhammad, kurung sajalah, tak nak bunuh. Ada kesian belah itu kan. Tapi cadangan yang kedua oleh lelaki ini, dia kata supaya bunuh kita sudah Muhammad. Habiskan terus riwayat ini. Jadi disetujui oleh rakyat. Jadi kafir-kafir itu setuju. Lalu mereka mengeluarkan riwayat. Mereka buatkan tawaran, siapa dapat bunuh Muhammad tak? Kami bagi 100 ekor unta. Zaman tu 100 ekor unta kira hebat lah. Bagi orang kaya lah 100 ekor unta tu. Maka dicari-cari Nabi Muhammad tadi, maka bertemulah dia oleh ibu saudara dia bernama Ummu Hanif. Ummu Hanif ni bawa Nabi larikan Nabi ke rumahnya pada malam itu, pada malam 26 Rejab. Jadi laki-laki yang beri cadangan itu rupanya iblis yang menyamar seorang lelaki. Akhirnya Nabi bermalam di situ, dan pada keesokan hari pada 27 Rejab lebih kurang pukul 9 malam, waktu datanglah dua malaikat yang bernama Jibril dan Mikail datang daripada atap. Kita datang itu pintu kan, dia datang daripada atap. Jadi memberi isyarat bahawa Nabi akan di-Isra' dan Mi'raj. Lalu kenapa dan kita kata macam mana punya besar malaikat Jibril itu? Malaikat Jibril ada 600 sayap, tapi dia boleh datang dengan rupa-rupa manusia. Dan dia jadi daripada nur, dia bukan kasar seperti kita. Dia nur, cahaya dia masuk, jadi nak masuk. Daripada situ bersama bimbingan daripada malaikat Jibril dan Mikail dan seorang malaikat bernama Israfil membawa Nabi ke Telaga Zamzam. Jadi daripada situ diadakan satu pembedahan yang dimulakan daripada menggunakan satu pisau yang nama dulu Baidah, dibelah tulang dada Nabi ini sampai ke perut. Dikeluarkan jantung, hati sanubari Nabi dikeluarkan. Maka di sini Jibril mengeluarkan tumpukan darah hitam. Sebenarnya di sini ulama mengatakan bukanlah Nabi ada darah hitam, Nabi tidak ada kotoran. Nabi ini bukan najis, kerana apa yang keluar dari Nabi itu semua suci. Tetapi ini menunjukkan kepada kita sebenarnya kita ni ada darah hitam dalam hati kita. Dan kita sudah tahu bahawasanya darah itu tempat penjaga syaitan. Jadi perlu dibersihkan dulu daripada gangguan-gangguan syaitan. Sebab itu Nabi tidak ada pengaruh syaitan. Dan kita juga boleh tak ada pengaruh syaitan manakala hati kita penuh dengan mengingat kepada Allah. Kerana zikrullah syifaul qulub. Dan zikir kepada Allah itu sebagai benteng kita daripada syaitan. Jadi ini kisah yang kita nak kaitkan dengan kita. Sebab tu kata Ibu saya, kisah merah adalah khusus kehambahan untuk kita sebenarnya. Sebab penting kalau kita kena tahu kisah. Kerana ini sebagai bekalan untuk kita.
kalau kita tahu ni, mana kita ada taktik, kita ada plan. Kalau kita tak ada ni, kita seperti orang-orang tu dalam berjalan kepada akhirat dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sebagai kongsi sebenarnya bukan saya berbicara tuan, tapi kita sama-sama hamba Allah dan kita sama-sama nak berjaya di dalam akhirat, perlu ada ilmu ini. Jadi dikeluarkan tadi, dibersihkan jantung Nabi tadi, kemudian didatangkan satu batin yang berisi dengan hikmah, diisikan dengan ilmu, diisikan dengan yakin, diisikan dengan iman, diisikan dengan Islam. Maka di situ ditutupkan dada Nabi tadi. Lalu kemudian diwudukkan Nabi kerana ini satu ibadat, perlu kepada ada wudu, dan di situ dikeluarkan, ditarik tangan Nabi tadi, kemudian dibawa kepada satu kenderaan yang bernama Buraq. Dan Buraq ini lebih kecil daripada bahan, dia besar daripada himar, dan dia kelebihan dia ada sayap, sebab itulah dia bersayap, sebab itu dia pantas ya. Dan dia ada pelana dan dia ada tali kengkang awal di dalam kereta balik, sebab perjalanan sangat lagi. Dan dikatakan Buraq ini juga yang membawa Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Ibrahim nak menziarahi anaknya yang ada di situ bersama Siti Hajar, anak dia Nabi Ismail, ditinggalkan situ kan, perintah Allah SWT. Ini yang dia nak dakwah, jadi tinggalkan keluarga dan sebagainya. Ini perjuangan Nabi dulu tuan-tuan, kerana apa? Kerana ada masa dia keluarga besok kat mana? Dekat dalam syurga besok, itulah sebenarnya kebahagiaan dia. Jadi ketika Buraq ini berjalan, dia berjalan bukan kita kata kena ketuk baru dia jalan, tak. Maka dia ada sayap, dan dia perjalanan dia sangat pantas. Bayangkan 3 jam saja sampai naik langit, balik Mekah balik. Jadi Buraq ini ketika dia naik bukit, kaki depan dia pendek, kaki belakang dia panjang. Dia boleh menjulur kaki dia sehingga 3,000 km, bahkan lebih 3,000 km pun dia boleh menjulur kaki dia. Jadi apa isyarat pada Buraq ini? Jadi isyarat yang kata guru saya, orang tak banyak perpilah tu. Ini guru lama yang tahu cita-cita dia, dan Allah Ta'ala bagi dia kepada dia pembukaan daripada Allah SWT. Kerana ada maksud yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi kita nak cari tersirat. Yang tersirat tu banyak mungkin, tapi yang tersirat ni mungkin kita tak banyak tahu. Maka saya ambil daripada syarahan daripada guru saya. Jadi begitulah kita sebagai hamba Allah SWT, mesti ada guru untuk membimbing kita. Kerana dalam perjalanan Isra Mi'raj ni, Nabi banyak melihat alam-alam lisan, alam-alam tamsil, perumpamaan. Nabi lihat orang yang mengetang gandum, tumbuk-tumbuk. Ada orang yang macam-macam kepala dia, ada yang berenang dalam darah, ada yang orang merekam daging yang busuk, tapi dia daging yang elok dia tak nak ditekam daging itu. Jadi banyak lagi peristiwa-peristiwa dan Nabi berbau bauan yang harum, bauan yang sangat harum di satu kubur. Jadi betul itulah kuburnya Masyifah. Jadi panjang cerita dia. Jadi begitulah kita. Kerana Imam Syafi'i mengatakan malam syekhun lahu fa syaitan syekhu. Siapa-siapa yang tidak ada guru yang menunjuk ajar kepada dia, maka dia akan mungkin dia akan tersalah faham dengan agama Allah SWT. Tentang kalau tak ada orang yang mengajar, kan, kalau kita belajar sekalipun, kita orang yang punya universiti ke, kan, kita belajar college ke, kita belajar apa-apa saja pun mesti ada guru. Tak ada orang yang pandai sini. Kalau dia pandai sini hebat, mungkin dalam 100 orang, mungkin 1 orang pun susah jadi guru. Begitulah bandingan mesti kita ada guru yang menunjukkan. Dan Nabi sebagai ini sebagai sunnatullah, kan. Tetapi ada kadang-kadang guru ni, murid ni kadang lebih pada guru dia. Macam Nabi SAW sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Mi'raj yang ke-8 dipanggil. Lagi sampai 7 Sidratul Muntaha di satu pokok. Nabi tidak boleh pergi ke Malaikat Jibril, tak boleh pergi yang atas lagi. Ini menunjukkan isyarat bahawasanya Nabi ini lebih tinggi martabatnya daripada gurunya malaikat itu. Tapi Nabi tidak nasib mampu, kan. Maka Nabi sendiri ajak sekali Jibril naik sekali bersama aku tak boleh Muhammad sekali aku naik, aku akan terbakar hangus. Dan kami malaikat ni, wama minna illa lahu maqamun ma'lum. Kami ma'asyarah malaikat, kami di atas tempat-tempat yang tertentu saja. Ini adalah kisah-kisah yang kita perlu tahu. Kemudian bila
bila kita perlukan kepada ada guru, dan guru itu memberitahu kepada kita apa yang menjadi bahaya untuk agama kita, apa yang menjadi kehidupan untuk agama kita. Kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanan tadi yang dikawal oleh dua orang malaikat tadi. Dia tadi kengkang dikawal oleh Mikail, dan Jibril mengawal pelana tempat pijak Nabi itu, sebab nanti nak turun takut Nabi terbalik. Dan kuda tu, buraq tadi dikawal oleh Mikail supaya manakala Jibril suruh stop, berhenti, buraq tadi akan berhenti. Jibril Mikail akan tarik. Maka dalam perjalanan tadi gambar yang punya lagu yang punya hebat tadi tu, dan buraq ni dia macam kalau kita naik motor besar 1000 tu kan, motor 100 orang motor besar sampai 2 km. Dan dia berpakaian putih, pakaian dia cantik. Dan perjalanan yang pertama Nabi SAW berhenti di satu tempat. Maka perintah daripada malaikat Jibril, ya Muhammad, salli raka'atain, sembahyang 2 rakaat. Jadi sembahyang di sini bukan difardukan, bukan pergi difardukan. Sembahyang ini dipanggil takrimu makan. Bukan makan, takrimu makan. Itu yang makan, kita makan itu makan bahasa Arab sebut memuliakan tempat. Itulah kita mana-mana kita pergi tempat yang bersejarah, tempat yang ada ciri-ciri kenabian kan. Jadi tak salah kita sembahyang. Ini setengah orang kata bid'ah, pergi kubur wali Allah, pergi guru Nabi, kita pergi sembahyang dulu. Jangan kamu jadikan kuburan itu seperti orang Yahudi. Itu ada masalah. Ini kita pergi tempat yang ada kesan-kesan yang menambahkan iman kita. Kalau kita sembahyang di sini kat situ, dia akan mendapat keberkatan. Jadi nak cerita itu panjang ni. Kemudian di situ Nabi sembahyang dan Nabi melihat di situ banyak pohon taman. Ini penting pertama. Dan Nabi bertanya, apakah nama tempat ni yang Jibril? Tengok. Maknanya di sini dapat kita satu pelajaran, iaitu setiap tempat yang kita lalui ataupun kita menghadapi atau menjadi kehidupan kita, adalah baik kita bertanya kepada guru yang tahu. Kerana disebutkan dalam Quran, fas'alu ala zikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahli zikir, ahli Quran, ahli kitab, sendiri kamu tak tahu. Maka dikhabarkan, diberitahu oleh malaikat Jibril, itulah Taibah yang bakal Tuhan Allah akan duduk. Nabi akan duduk situ. Jadi di situ kita dapat faham daripada isyarat daripada tuan guru saya, tuan Jamal dulu, bahawasanya tiap-tiap tempat yang elok kita duduk, yang bagus, yang tempat yang banyak pohon-pohon kayu. Kan? Sebab kita tengok kayu, kayu ni, pohon-pohon kayu, pohon-pohon buah, ataupun tak ada buah pun sekalipun di pokok, dia meredupkan kita, dia beri kepada kita oksigen. Walaupun kita menaburkan dia, kita beri kepada kamu dia oksigen. Kan? Orang baik, kalau orang kentut pun kan, nanti sampai udara tu kat pokok kan. Tetapi dia tetap bagi kepada kita oksigen. Dan kalau kita baling buah ke atas, sebab tu orang kata jadilah seperti pokok. Pokok ni memberi manfaat. Kalau kita baling batu pun buah dekat dia tetap, dia tak boleh batu tu. Maka dia akan tambahkan buah. Itulah perangai pokok. Sebab tu Nabi kata, kalau sekiranya besok nak kiamat, kalau kamu ada beli, tanam pokok. Itu tunjukkan pokok ni, Masya Allah. Kalau jadikan pokok-pokok ni sebagai penunjuk bagi kita, dan sebagai khasiat dari setengah pokok ni, ada banyak khasiat. Tetapi dia Nabi lihat pada malam itu adalah pokok nakhlun, pokok tamat. Dan Madinah ni memang kita terkenal dengan banyaknya buah tamat kan? Kalau Mekah kita pun tak ada, saya tak jumpa Mekah ada tamat. Tapi yang ada tamat tu yang dari negara yang luar. Tapi dia usul pada negeri Madinah. Madinah dia memang ada usul lah kita katakan. Ada orang yang buat syahadat komisen. Baik, jadi Nabi pun kembali naik buraq tadi, berjalan lagi. Maka Nabi sampai satu tempat, maka di situ malaikat Jibril suruh berhenti juga. Inzal ya Muhammad wasalli. Jadi di situ apa dia? Di situlah tempat yang Nabi suruh berhentilah, tempat yang dikatakan Syajarah Musa, pokok Nabi Musa. Ketika Nabi Musa lari daripada Firaun, Nabi Musa ni dia meleraikan dua yang bergaduh.
dua laki-laki yang berada daripada bangsa dia, Bani Israel dan bangsa Kipti, bangsa Firaun. Jadi bila benar-benar sampai mereka mati, ini hebat kuatnya. Yang mati itu siapa? Bangsa Kipti, bangsa Firaun. Jadi Firaun ini menyangka Musa ni nak bunuh. Sedangkan Musa ni anak angkat dia, kan? Jadi kita tak heran sebenarnya kalau orang sekarang, orang-orang Yahudi nak bunuh anak-anak orang Islam supaya tak ada pewaris kita. Di zaman Nabi Musa pun mereka nak bunuh. Memang ada tukar hujung dia kata bunuh anak laki-laki sebab mereka akan jadi pejuang-pejuang yang akan membela Islam. Jadi ini memang sejarah yang termaktub. Jadi sampai di tempat yang minum Madian tadi, Nabi diperintahkan sembahyang. Jadi apa kisah Madian tuan? Madian ni tempat Nabi Allah Musa menolong satu kaum penduduk kampung yang mereka nak ambil air di telaga tadi, dan mereka memerlukan mereka terpaksa tunggu 40 orang baru boleh buka penutup telaga tadi. Tetapi Nabi Musa tadi bisa buka seorang dia, terkejutlah mereka. Masya Allah Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun tolong mereka isikan air. Dan di situ ada dua orang gadis dan mereka pun nak ambil air, tetapi mereka tak mampu nak ambil air kerana mereka ayah mereka selaku Syekhul Kabir, ayahnya mereka selaku. Jadi mereka terpaksa ambil sendiri. Jadi Nabi Musa bertanya kepada mereka duduk. Nabi Musa pun tolong mereka, dan mereka kata kalau duduk belakang, kamu tunjukkan jalan saja. Jadi rupa-rupanya ayah pada budak perempuan itu, salah satu nama Safura itu ialah anak kepada Nabi Allah Syuaib alaihissalam, Nabi Syuaib. Lalu Nabi Syuaib bila dengar Nabi Musa ditolong, maka dia walaupun mata dia tak nampak, dia seorang yang karim ain, memulihkan mata dia tak dapat melihat. Tapi dalam mata hati sangat tajam, dia tahu yang datang ni orang biasa Nabi Bani Israel. Dia menawar kepada Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Musa supaya berkahwin dengan anaknya. Tapi syarat mas kahwin dia, kamu duduk sini, berkhidmat di sini selama 8 tahun. Nabi Musa setuju. Dan selepas 8 tahun Nabi Musa minta izin untuk kembali kepada Firaun, untuk menyeru kepada Firaun kepada agama tauhid. Dan itu tempat yang bersejarah yang Nabi pergi. Dan Nabi minta sembahyang. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan fantalaqa buraq yahwi bihi thumma qala lahu Jibril inzil fasalli, turun oleh ya Muhammad di perjalanan ke tempat yang ketiga. Kemudian Nabi suruh berhenti dan sembahyang. Kemudian Jibril tanya kepada Nabi, atadri aina shalaita, apakah kamu tahu di mana tempat kamu sembahyang? Nabi cakap, la, saya tidak tahu. Situlah, dan diberitahu situlah tempatnya Bukit Kursiya, di mana Nabi Allah Musa mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah ulama mengatakan kelebihan Nabi kita SAW, yang mana Nabi kita dapat melihat wajah Allah, tetapi Nabi Musa hanya dapat mendengar kalam Allah, dapat mendengar sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisahnya Nabi Musa bagaimana dia merayu kepada Allah, Rabbi arini uzur ilaik, berilah kepada aku nak lihat kepada aku. Maka Allah SWT katakan, Musa lantaran Musa kamu takkan dapat lihat aku kerana kamu zat yang bahawa aku zat yang kodim. Takut kamu hangus akan hangus. Bukit Kursiya itu sampai jadi parang jarak paling terkumpul kerana tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukit itu bayangkan tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW ketika timur wahyu Quran di pada Arafah, pada ayat yang terakhir, unta yang Nabi duduk tersungkur. Tetapi manusia itu kan, kita belajar Quran, belajar hadis, kita dengar Quran, Masya Allah, sebagaimana kita letih kan. Walaupun kita punya badan sihat, kuat, boleh bina badan sebagainya, tapi buat Quran, buat apa jadi lemah. Jadi itulah menunjukkan kekuatan dalaman kita tu. Sebab itulah bukit pun boleh hancur dan nak mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ringkas kan? Bagaimana Nabi disuruh perintah di situ, dan Nabi bersembahyang 2 rakaat kerana memuliakan tempat tadi, supaya tempat tadi akan menambahkan iman kepada seseorang yang memuliakan, menghormati, seperti kita menghormati darjat ini. InsyaAllah akan tambahkan iman kita. Kemudian Nabi teruskan perjalanan lagi, dan Nabi disuruh sembahyang 2 rakaat di satu tempat yang kelima.
di satu tempat bernama Baitul Laham. Baitul Laham ni wiridan Isa alaihissalam, yang Nabi Isa ni tak ada bapa, yang ibunya Siti Maryam dituduh sebagai penzina. Jadi orang perempuan ni kalau tak dapat 4 saksi dia tak boleh tuduh zina. Maka orang yang tuduh zina tu dia dikenakan had hukuman. Itulah berlaku kepada mak Nabi Isa yang dituduh sebagai penzina. Tetapi apa yang terjadi sebaliknya, Nabi Isa bila lahir, Nabi Isa cakap, "Ini Abdullah." Terkejut mereka. Takkan kanak-kanak baru lahir dia cakap. Maka dia cakap, "Aku ni hamba Allah SWT. Aku ini Abdullah. Kuntu Nabi wa Rasulullah." Adalah aku ni seorang Nabi dan Rasul. "Wa ja'alani mubarakan ayyama kuntu." Dan dijadikan aku berkat di mana-mana aku berada. Itu Nabi Allah Musa ni telah bagi bermacam-macam kelebihan. InsyaAllah. Belum. InsyaAllah. Kemudian sembahyang Nabi di situ, dan Nabi teruskan perjalanan tadi. Nabi dikejar oleh jin bernama Ifrit. Jadi begitulah tuan-tuan, kita dalam berjalan kepada Allah SWT, kita nak berjalan kepada akhirat, kita ada percubaan daripada jin dan sebagainya. Jadi kita jangan hiraukan, kita minta tolong kepada Allah. Lalu Jibril mengajarkan, ini tugas guru, dia bagi tahu doa bagaimana nak tepis Ifrit ni. Ifrit ni dia bawa satu jambungan api. Dia kata macam obor-obor pula kan, macam suka Olimpik. Dia nak kerja dan musnahkan ni. Maka dia ajar atas satu doa yang panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Israel tu ada doa dia. Kemudian saya bacakan tadi, kemudian sampai kepada sekarang Nabi berjalan lagi. Dan di situ Nabi berjumpa, Nabi melihat satu pejuang-pejuang di jalan Allah SWT yang dimisalkan seperti orang yang menggetam gandum. Getam gandum tumbuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan hari ini dan seterusnya, selagi mana ada hayat di kandung badan, jadilah seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Bagaimana saya nak berjuang di jalan Allah? Kita ada satu choice, satu pilihan yang Tuhan jadi kepada kita. Itu man kharaja fi baiti fi talabil ilmi. Sesuatu yang keluar daripada rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, nak hilang kejahilan dia. Dan ini perintah daripada Allah, belajar ni perintah Allah, bukan sembahyang kita. Betulkan ibadat kita sebut masuk dalam itu sebagai jalan untuk wasilah kita kepada ibadat. Maka orang yang seperti ini seperti ka'annahu fi sabilillah hatta yarji'a. Dia seperti di jalan Allah SWT sehingga dia balik ke rumah. Tentu datang tentang sisi, bukan saya saja sebut dalam jalan kiraan Allah sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Maka orang yang macam dia mengutang gandum tak putus tunggu begitulah. Cuma kita tak nampak hasil dia nanti kan. Tetapi kita orang yang bersabar, kita yakin dengan Allah Tuhan tak mungkin janji. Kemudian Nabi berjalan lagi, meneruskan perjalanan baru sampai Baitul Maqdis ni, belum sampai lagi. Dalam perjalanan itu Nabi melihat sekumpulan manusia. Nabi melihat bawahan yang saya Harun. Maka baginda Nabi SAW berkata, "Wahai Jibril, bau apakah yang saya Harun ini?" Jibril berkata, "Ini adalah bau wangian wanita yang ditugaskan sebagai tukang sikat." Firaun ini dia kaya tak kaya dia Firaun. Sampaikan tukang sikat anak dia lain, tukang masak dia lain, kat dia lain, yang jaga harta pusaka dia, harta sebelah lain, tukang kebun lain. Jadi dia ada tukang sikat untuk anak dia. Jadi ketika anak disikatkan rambut tadi, atau dia tukang sikatkan rambut tadi, tiba-tiba jatuh sikat dia. Dia pun melangkah, dia melangkah. Dia kata, "Bismillah ta'isa Firaun." Dengan nama Allah, binasalah Firaun. Jadi anak dia dengar, anak Firaun dengar. Jadi kata, "Adakah Tuhan yang selain daripada kamu ini memaki kepada ayah?" Kan? Dia kata ayah dia sebagai raja. Jadi akhirnya Fikaful Masyifat tadi ditangkap. Kerana anak dia mengadu kepada Firaun ni, mengadu bahawasanya tukang sikat ni dia memaki, dia memarahi ayah. Jadi mengadu, jadi Firaun marah. Wahai Masyifat, apa yang kamu katakan tadi? Dia kata, "Bismillah ta'isa Firaun." Apa ni? Dengan nama Allah Tuhanku. Kalau dia kata Allah Tuhanku, kan? Jadi adakah lain daripada aku sebagai Tuhan? Kata, "Na'am." Maka Firaun punya dengan marah dia jerangkan, dia perintah kepada pengumbalang dia, orang-orang di bawah dia tu, supaya jerangkan satu kawah besar
dan taruhkan kayu api di bawah, aku nak bakar semua. Keluarga dia semua masuk dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak lagi sebab bulan depan dah masuk bulan lain ya. Jadi saya masih sendiri insya-Allah. Tak lama pun ya. Jadi begitulah Allah SWT memuji kepada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah dibalasi kepada keluarga Masyitah ni. Masyitah ni ada 4 family-nya, suaminya, anaknya dan anak dia yang kecil. Maka mula dicampakkan suami dia, kemudian dicampakkan anak dia yang besar, kemudian anak yang kecil tu dia dah mula goyah, dia dah mula dia mula tak berpaling daripada keimanan dia. Padahal sedangkan dia boleh hilang, tapi kerana pada zaman tu tidak ada perintah yang begitu. Maka lalu Masyitah tadi sedih kepada anak dia, tetapi dengan izin Allah SWT anak dia berkata-kata, wahai ibu, teruskanlah perjuangan kamu, kamu di atas jalan itu. Mungkin dia perlu anak-anak masuk dalam kawah tadi. Sebab itulah imbauan yang harum itu keluar daripada manisnya keimanan Masyitah. Jadi perempuan-perempuan yang hebat iman, ada kadang-kadang iman dia melebihi laki-laki. Sebab itulah kisah Aisyah Mi'raj ni, Baitul Maqdis itu tanah siapa? Tanah orang perempuan juga. Isteri kepada Nabi Allah Daud AS, yang Nabi Daud dia tahu dia ayah kepada Nabi Allah Sulaiman. Tanah itu tanah orang perempuan. Sebab itulah Tuhan puji, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa la yatabu wa jahadu bi amwalihim, yang mereka ini berjuang di jalan Allah dengan hartanya, wa anfusihim, dan dengan diri-diri mereka fi sabilillah, ulaika humus shadiqun, mereka itu orang yang jujur lahir dan batin. Maksudnya mereka ada kejujuran di hati dia, walaupun dia boleh hilang sekalipun, dia tetap mati dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, Nabi teruskan perjalanan lagi, dan Nabi menampak ada orang memanggil-manggil suara di sebelah kanan Nabi, dan ada memanggil di sebelah kiri Nabi. Tapi Nabi tak hiraukan, Nabi tak layani mereka. Bahkan Nabi tanya kepada gurunya, apa itu ya Jibril, itulah orang-orang Yahudi mengajak kamu kepada pengaruh-pengaruh dia, dan orang Nasrani mengajak kita supaya masuk kepada agama dia. Nabi teruskan perjalanan, dan dalam perjalanan Nabi melihat ada sekelompok manusia, segerombolan manusia yang mereka memecah-mecahkan kepala mereka. Apakah isyarat inilah orang yang memberatkan dia pada sembahyang? Maksudnya dia tak sembahyang, fikiran dia buntu, kata ibu saya. Kalau orang tak sembahyang, walaupun dia ada harta sekalipun, kalau contohnya dia hidup sukses, tak pernah sakit, tapi hakikatnya dia buntu fikiran. Sebab itu dia nak cari benda yang dia kesuruhkan bagi hawa nafsu dia. Tapi kita alhamdulillah, kita orang sembahyang, dia tidak lagi, dia dapat keterangan yang Tuhan bagi istimewa untuk kita orang yang sembahyang. Dan itu Nabi melihat orang yang memakan riba, yang mereka berenang dalam darah. Dalam darah ini mereka, bayangkan mereka mandi, mereka berenang dalam darah itu, darah itu masuk dalam mulut mereka. Itulah ibarat dari orang yang mencekik dalam manusia, yang mereka makan harta-harta riba. Kemudian Nabi berjalan lagi, Nabi melihat ada sekelompok manusia yang mengejar kepada mereka, menerkam daging-daging yang busuk, sedang ada daging-daging yang sedap, yang sedap apa yang boleh dimakan. Apakah syarat inilah mereka yang mencari perempuan yang halal? Itu juga perempuan dia mencari laki-laki yang haram. Dia tinggalkan apa makna makan halal, maksudnya dia tinggalkan suami-suami yang halal. Yang isteri pula dia tinggalkan suami dia yang halal. Inilah akibatnya kan? Dan disitulah Nabi sampai di Baitul Maqdis. Akhirnya kan, saya nak bilang cerita ni, kemudian ikatkan buat tadi satu tempat yang di mana Nabi-Nabi, di situlah Nabi diikat. Kerana di Baitul Maqdis banyak kuburan Nabi-Nabi. Diikat tadi, inilah isyarat pada kita tuan-tuan. Apa-apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita, kena kita ni ada ikatan dengan agama Allah SWT.
ikatan kita dengan hukum syarak. Kita kena kenal, kita kena cakap dalam mengenal hukum syarak itu yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana halal, yang mana haram, yang mana makruh. Dan saya sebut lagi tambah susah itu ikatan kita. Jadi kita belajarlah. Kemudian Nabi pun masuk daripada pintu sebelah kanan masjid tadi. Dan itulah yang di mana-mana pun jumpa dekat masjid yang tadi. Sebab tu dalam tempat rahmat Allah SWT dan di sini Nabi dapat melihat berjumpa dengan 124,000 ketika malam itu macam pesta, macam satu majlis, ada event kan. Maka dekat Jibril azan dan Muhammad dan Nabi ditarik ke hadapan sebagai imam dan Nabi lah menjaga dosa Nabi sebagai penghulu segala dosa. Jadi itulah yang saya dapat cerita kat Isra. Biaranya belum lagi yang cerita Mi'raj mungkin yang insya-Allah. Lepas saya cerita Mi'raj akan panjang umur lah. Mi'raj ni maksudnya naik langit cerita banyak lagi. Itu pun saya tak boleh cerita yang detail, banyak lagi cerita saya tertinggal. Tapi cumanya saya pesan sebentar sebagai kesimpulan itu, marilah kita sama-sama berusaha untuk berpuasa pada 27 Rejab mungkin minggu depan ya. Saya tuan-tuan kalau kita usaha, kalau yang tak ada uzur pula ya, kalau dia tak boleh tak boleh puasa, dia cari jalan dia bersedekah kedua yang berpuasa. Ada disebut dalam kitab Mukasyaful Qulub bagi Ibn Islam Al-Ghazali, dia ada satu hadis ya. Ada hadis. Kalau orang kata ini hadis palsu dia akan kan. Yang kita kata Tuhan tak mampu nak bagi kita pahala kan. Jadi sebabkan Abu Hurairah menyatakan bahawa dia mendengar Nabi mengatakan man shoma sabi'i wa ishrina. Siapa yang berpuasa 27 bulan Rejab kerana dia mengagungkan, kita tahu Rejab ni bulan yang diagung oleh Allah. Kerana bulan ini dikurniakan umur yang besar untuk kita buat sembahyang kan. Dan Rejab kutiba lahu siyam sittina syahra, maka dia diberi pada sebanding dengan berpuasa 60 bulan. Satu bulan dia berpuasa, satu tahun dia puasa, dia dapat paling hebat sekali dia puasa 30 hari ataupun 29 hari kan. Tapi satu hari dia puasa dalam bulan Rejab seperti puasa dalam 2 bulan. Ini orang kata palsu. Kalau saya puasa 30 Ramadan saja, 30 hari tiba puasa Rejab satu hari dapat 60 bulan. Tak pernah kan. Jadi asal kita beramal dengan hadis. Ada dalam kitab. Dan yang paling menarik itu adalah dalam hadis ini, dalam kitab ini juga sebutkan bahawasanya siapa faman shoma min Rajab, siapa yang berpuasa sebagai minggu Rejab, satu hari ke, 2 hari ke. Di sini sebut yauman, satu hari saja. Imanan, tetapi dia puasa kerana dia beriman dengan Allah SWT, beriman dengan Rasulullah. Kemudian wahdi saban, dia berharap pahala daripada Allah. Maka jawapan daripada ahli istaujabah ridwanullah, cukup bagi kita apa dia akan mendapat keredaan Allah yang Maha Agung. Tuhan yang punya alam, yang punya alam semesta suka pada kita, cukup kan. Sebab tu kalau kisah Nabi Daud sikit-sikit ya, kisah yang saya tentang tu cerita, kisah Nabi Daud dia nak tengok mizan timbangan amal kita besok hari akhirat. Maka Tuhan izinkan dia tentukan dia timbangan. Maka Nabi Daud dia periksa rumah. Kerana besar sangat macam mana nak penuhkan timbangan. Maka Allah Ta'ala kata, ya Daud, aku akan penuhkan timbangan dengan bumi hitamah. Tapi syarat bumi hitamah, mana keredaan aku. Bumi hitamah tu sikit kan. Mana kalau dia dapat keredaan Allah, mana yang sikit dia di mana. Aku akan penuhkan timbangan itu dengan bumi hitamah. Bila itu dah mendapat kesukaan apa yang dibuat tadi macam kita anak kita. Dia buat aku begitu suka kan? Dia nakkan aku begitu suka pasal kita sayang. Bila lah kita dengan Allah, bila Tuhan dah suka kepada kita, walaupun kita buat sikit, tapi dia beri pahala. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan tuan-tuan Tuan doakan saya semua dan kita sama-sama berusaha untuk kita sebelum kita dijemput oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita mempelajari hari ini dapat redha, dapat rezeki daripada Allah dan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita tambah kasih sayang bersama kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita, ahli keluarga kita. Dan supaya kita dapat kita semua akan dapat bertemu besok di satu tempat yang berbahagia selama-lamanya, yaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa ilahi al-mulk. Bismillah.